Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin nur al-mudhibil insani bin nurihi wa ala alihi fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmuka amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan atau memberi kita peluang pada pertemuan kali ini untuk meneruskan PDPR setelah mana pelajar-pelajar semua telah bercuti sekolah selama 2 minggu. Jadi pada hari ini PDPR diteruskan lagi. Jadi pada hari ini kita akan masuk terus kepada surah Al-Ma'un, di mana sebelum ni kita sudah mempelajari surah Al-Kafirun dan juga surah Al-Kawthar. Jadi pada hari ini kita akan masuk kepada surah Al-Ma'un. Jadi pelajar-pelajar boleh bersedia dengan buku dan kita akan mulakan dengan pembelajaran kita, insya-Allah. Baiklah, kita pergi yang pertama. Kita tengok seperti biasa, kita lihat dulu kepada struktur surah Al-Ma'un. Okey. Surah Al-Ma'un terletak kepada juzuk yang ke-30, iaitu di bahagian belakang. Kemudian surah Al-Ma'un mempunyai 7 ayat sahaja. Kemudian tema kepada surah Al-Ma'un ini kepada adab dan juga akhlak. Dan tajuk bagi surah Al-Ma'un ini adalah menghambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kita akan lihat kenapa tajuk ni apa kena mengenai dengan untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pergi yang seterusnya. Okey, kita pergi masuk kepada huraian ringkas dahulu. Okey, huraian ringkas yang pertama, golongan yang mendustakan agama ialah golongan yang melakukan kekerasan terhadap anak yatim dan enggan memberi makanan kepada orang miskin. Okey, disebutkan di sini golongan yang mendustakan agama ialah golongan yang melakukan kekerasan terhadap anak yatim dan enggan memberi makanan kepada orang miskin. Jadi disebutkan dalam Islam, orang yang mendustakan agama lah mereka yang berlaku kasar kepada anak yatim, mereka yang berbuat jahat kepada anak yatim, mengambil harta anak yatim, kemudian ataupun lainnya enggan memberi makanan kepada orang miskin. Yang ini kedekutlah. Jadi dalam Islam kita Nabi SAW sangat menitik beratkan untuk kita berbuat baik kepada anak yatim. Kerana Nabi SAW semasa Nabi pada zaman Nabi sangat menyayangi anak-anak yatim. Nabi sangat melayani anak yatim dengan baik. Dan kemudian kita digalakkan sebagai orang sentiasa memberi makanan kepada orang miskin, iaitu bersedekah dan sebagainya. Okey, pergi yang kedua. Yang kedua, kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala mestilah berusaha untuk mendirikan solat dengan khusyuk. Okey, dalam surah Al-Ma'un ini ada mengatakan tentang solat, iaitu orang yang solat tetapi lalai. Jadi kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala mestilah berusaha. Mu'alim tahu bukan senang untuk solat dengan khusyuk, tapi kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala kita mestilah berusaha bersungguh-sungguh untuk solat dengan khusyuk. Okey. Yang ketiga, kita hendaklah sentiasa mengerjakan solat pada waktu pada awal waktu. Maafkan mu'alim kat situ, pada awal waktu secara berjemaah. Jadi kita digalakkan ataupun kita diperintahkan lagi-lagi pada pelajar lelaki ataupun orang lelaki mengerjakan solat secara berjemaah. Di mana nak solat secara berjemaah? Di masjid. Jadi kita sebagai orang lelaki diwajibkan, diperintahkan kepada kita untuk mengerjakan solat secara berjemaah di masjid. Okey, kerana apa? Solat di masjid pahalanya lebih banyak daripada solat bersendirian. Solat di masjid pahalanya sebanyak 25 pahala dan ada riwayat hadis mengatakan 27 pahala. Jadi kita sebagai orang lelaki kena pergi ke masjid untuk mengerjakan solat secara berjemaah. Bagi orang perempuan pula, jadi perempuan tidak diwajibkan untuk solat berjemaah di masjid, bahkan menjadi sunat kepada mereka untuk solat di rumah. Dan bukan kewajipan kepada perempuan untuk solat di masjid, tetapi tidak ada masalah sekiranya orang perempuan nak solat di masjid, itu adalah baik dan tidak ada masalah pun, tidak menjatuh kepada haram dan sebagainya. Okay. Yang keempat, kita mestilah sentiasa bersedia untuk bantu orang-orang yang memerlukan. Jadi Islam sangat menuntut kita sebagai orang yang beriman, orang yang patuh pada perintah Allah, kita mestilah sentiasa bersedia untuk membantu orang yang memerlukan. Okay. Kita sentiasa menolong orang yang susah dan sebagainya. Seterusnya, kita masuk terus kepada pembacaan surah Al-Ma'un.
Okey, sama-sama ikut muallim baca surah Al-Maun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. Baik pelajar-pelajar Siti Tahfiz Al-Kausar dikasihi oleh Allah sekalian, demikianlah pembacaan surah Al-Maun. Jadi surah Al-Maun ni ada berapa ayat? Ada 7 ayat untuk surah Al-Maun. Okey. Kemudian kita pergi kepada huraian ringkas. Jadi pelajar-pelajar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bolehlah ikut bacaan yang muallim bacakan tadi. Kemudian pelajar bolehkan hafalkan untuk surah ini. Okey. Cuba hafal sampai dapat, sampai habis kalau boleh, insya-Allah. Usaha kepada arah tu, maka insya-Allah kalau kita niat nak hafal Al-Quran, insya-Allah Allah akan mudahkan segala-galanya. Jadi pelajar-pelajar cuba baca dengan tajwid yang betul, kemudian pelajar cuba untuk menghafal surah Al-Maun ini. Saudara, kita pergi kepada maksud daripada tafsiran ataupun tafsiran surah Al-Maun, iaitu ayat 1 hingga 7. Okey, tengok ayat yang pertama. Ara'aita, okey, tahukah kamu alladhi yang bermaksud orang yang yukadzibu, dia mendustakan bid-din, terhadap agama. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, tahukah kamu orang yang mendustakan agama siapa? Allah nak beritahu siapa. Allah bertanyakan, tahu tak siapa orang yang mendustakan agama ini? Kemudian ayat yang kedua, fadzalika, maka itulah, alladhi, orang yang yadu'u, yang mengherdik, al-yatim, anak yatim. Jadi pada ayat kedua ni kita tahu orang yang mendustakan terhadap agama adalah orang yang mengherdik anak yatim, orang yang melakukan kekerasan kepada anak yatim, orang yang melakukan perkara buruk kepada anak yatim. Okey, kita lihat yang ketiga. Kemudian pada ayat yang ketiga, wala, okey, dan tidak, yahuddu, yakni mendorong, ala, untuk, ta'ami, memberi makan, al-miskin, orang miskin. Jadi ayat ketiga ni mengatakan dan tidak mendorong untuk memberi makanan kepada orang miskin. Jadi orang yang mendustakan agama itu adalah orang yang berlaku kekerasan kepada anak yatim dan dia tidak menolong beri makanan kepada orang miskin. Okey, ayat keempat. Fawailun, maka kecelakaan besar, lil musallin, bagi orang-orang yang solat. Jadi dalam ayat yang keempat ni dah menyatakan orang yang solat pun berada dalam kecelakaan yang besar. Ini mereka dalam keadaan solat yang bukan sebenar-benar solat, iaitu tidak khusyuk dan sebagainya. Yang kelima, alladzina, iaitu orang yang hum, mereka, terhadap solatihim, solat mereka, sahun. Jadi Allah mengatakan orang yang itu allazi, orang yang mereka terhadap solat mereka lalai. Jadi orang yang berlaku kecelakaan besar ni orang yang solat tapi mereka dalam solat mereka itu mereka lalai. Okey, kemudian allazina, orang yang hum, mereka, yurauna, mereka riak dalam solat. Dan dalam solat dalam surah ini mengatakan Allah orang yang solat lalai kemudian mereka riak dengan dalam solat mereka, menunjuk-nunjuk yang mereka itu solat dan sebagainya. Kemudian ayat terakhir, wa yamna'una, dan mereka enggan, al-ma'un, memberi pertolongan. Jadi dalam ayat ni mengatakan enggan memberi pertolongan kepada orang yang susah. Jadi kita dah pada huraian ringkas tadi kita dah jelas, kita nampak yang kita perlu memberi pertolongan kepada orang-orang yang susah. Jadi surah Al-Maun ini dikenali sebagai surah Ad-Din,
dan ada nama-nama lain lagi. Okey. Kemudian surah Al-Maun ini berkait rapat dengan salah surah sebelumnya, iaitu surah Al-Quraisy. Okey, dalam surah Al-Quraisy telah diberikan arahan kepada musyrikin Mekah untuk menghambakan diri mereka kepada Tuhan Baitullah. Inilah yang sepatutnya dilakukan setelah Allah beri segala kelebihan kepada mereka. Itu dalam surah Quraisy. Tetapi dalam surah Al-Maun ini Allah menceritakan apakah yang mereka sedang lakukan. Sepatutnya mereka menghambakan diri kepada Allah, tetapi mereka sebaliknya meninggalkan iman. Ia hanya amat berlawanan dengan apa yang mereka sepatutnya lakukan. Okay, kemudian Rasulullah telah menyampaikan kutukan Allah terhadap mereka dalam surah ini. Kita kena ingat yang baginda SAW tidak ada kuasa dan seorang yang lemah kalau dibandingkan dengan mereka. Oleh itu, apabila baginda menyampaikan juga apa yang disebut dalam surah ini menunjukkan yang baginda mempunyai kepercayaan yang penuh terhadap janji Allah. Kerana apa yang disampaikan dalam surah ini adalah amat berat sekali dan tentunya pemuka Mekah tidak suka. Okey, kemudian apa yang kita faham daripada surah Al-Maun ini, Allah mengatakan kutukan. Allah mengatakan celakalah bagi orang yang solat. Yang kenapa? Orang yang solat tetapi lalai dalam solat mereka. Orang yang solat tapi riak. Orang yang enggan memberi pertolongan kepada orang yang susah. Orang yang mendustakan agama dengan melakukan kekerasan kepada anak-anak yatim. Jadi itu sahaja untuk penerangan pada kali ini pada surah Al-Maun ini. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang dia telah diterangkan pelajar-pelajar semua dapat dan faham. Kemudian kita akan jumpa untuk pertemuan akan datang, insya-Allah. Jadi pelajar-pelajar sentiasalah untuk bersemangat dalam belajar dan sentiasa bersedia dengan pembelajaran sama ada di sekolah ataupun di rumah. Jadi sekadar itu saja. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.